Salam sejahtera dan salam perpaduan. Isu panas Petronas dipaksa beli tanah KLCC, Kroni Mahathir untung Rm 600 juta. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia didesak supaya menjalankan siasatan segera berhubung urusan jual beli tanah KLCC yang didakwa mengakibatkan Petronas terpaksa membeli tanah tersebut pada harga Rm 900 juta sekaligus memberikan keuntungan amat lumayan kepada salah seorang kroni Tun Dr. Mahathir Mohamad terkaya di Malaysia. Mantan Timbalan Menteri Tanah dan Pembangunan Koperasi Datuk Dr. Tan Ki Kuong mendakwa Petronas dipaksa membeli tanah di mana terletaknya menara berkembar Petronas kini daripada kroni tersebut pada harga berlipat kali ganda. Kerajaan tidak meminta kelab kuda untuk menyerahkan atau menjual tanah tersebut kepada Petronas. Apa yang dilakukan ialah memaksa kelab kuda tersebut menjual tanah yang bernilai tinggi itu kepada kroni teristimewa Mahathir. Kroni tersebut kemudiannya mendapat keuntungan yang amat besar dengan menjualkan tanah itu kepada Petronas. Pengurusan atasan Petronas diarahkan supaya membayar pada harga itu tanpa dibenarkan langsung merunding harga tersebut, kata Dr. Tan ketika menyampaikan penerangan kepada anggota Parti Keadilan Rakyat di sini semalam. Suara keadilan difahamkan daripada sumber dalaman Petronas, lembaga pengarah syarikat petroleum itu sememangnya telah dipulas tangan oleh bekas Perdana Menteri itu supaya membeli pada harga tersebut. Beberapa ketika dahulu, Syarikat Minyak Shell dan Esso telah mengeluarkan satu kenyataan menyatakan bahwa Petronas adalah salah sebuah syarikat petroleum yang amat sukar dalam rundingan urus niaga dengan mana-mana pihak pun di dunia. Ini menunjukkan Petronas akan berusaha sedaya upaya dalam setiap urusan perniagaan untuk mendapatkan rundingan harga terbaik dan perjanjian yang menguntungkan syarikat itu. Tetapi dalam kes tanah KLCC, lembaga pengarah KLCC dipaksa membayar harga yang telah ditetapkan, harga mati tanpa dibenarkan untuk merundingkan harga walau sesen pun. Bagaimanapun, sebuah syarikat bertaraf antarabangsa yang diiktiraf dan dihormati pesaing sebagai rakan kongsi yang sangat sukar dalam rundingan perniagaannya dipaksa sebegitu rupa untuk tunduk kepada kuasa politik dan ketamakan bekas Perdana Menteri dan kroninya. Yang begitu rakus, urusan jual beli tersebut benar-benar satu malapetaka yang menimpa Petronas dan mulai saat itu kroni Dr. Mahathir mula meletakkan tangan mereka pada kantong Petronas, kata sumber itu. Tanah seluas ekar yang terletak dalam kawasan tiga segi emas atau Golden Triangle dikatakan bertaraf pertanian pada awalnya sebelum ditukar statusnya kepada tanah komersial setelah dibeli kroni Dr. Mahathir pada harga Rm 300 juta. Hanya setelah taraf tanah tersebut ditukar kepada komersial baru ianya dijual kepada Petronas pada harga Rm 900 juta. Ini bermakna kroni tersebut telah mendapat keuntungan atas angin dengan senang sebanyak Rm 600 juta, padahal persoalan yang timbul mengapakah Petronas tidak dibenarkan berunding terus dengan pemilik tanah gelanggang lumba kuda tersebut. Ini jelas menunjukkan bagaimana mantan Perdana Menteri menyalahgunakan kuasanya sebagai menteri yang dipertanggung jawab untuk menjaga Petronas untuk mengkayakan kroninya dengan menggunakan dana awam. Malah apa yang mengejutkan kroni tersebut berjaya mengaut keuntungan dengan begitu besar sebanyak Rm 600 juta dalam masa beberapa bulan saja. Tanah tersebut ditukar status daripada tanah pertanian kepada komersial, tegas Dr. Tan lagi. Dr. Tan menjelaskan pada asalnya pembinaan ibu pejabat baru Petronas dicadangkan di Jalan Tun Razak berhadapan dengan kelab golf di Raja Selangor di mana terletaknya Hospital Prince Court sekarang. Ini perlu dilakukan memandangkan ibu pejabat di bangunan daya bumi ketika itu sudah sesak dan tidak lagi mampu menampung perkembangan pesat Petronas. Bagaimanapun, pembinaan ibu pejabat baru tersebut tidak dapat dilaksanakan karena mendapat bantahan daripada Jabatan Penerbangan Awam karena ia terletak di laluan udara lapangan terbang TUDM Sungai Besi, jelas beliau lagi. Dr. Tan berkata Petronas kemudiannya membeli sebidang tanah di Jalan Ampang di belakang dahulunya Plaza Yau Chuan dengan harga Rm 30 juta. Tiba-tiba Mahathir masuk campur dan mengumumkan rancangan liciknya untuk merompak uang daripada khazanah Petronas dengan tujuan mengkayakan kroni beliau.
Sebahagian daripada rancangan beliau ialah dengan mencipta isu di dalam media dengan mengatakan kelab lumba kuda di Jalan Pinang menyebabkan kesesakan trafik yang teruk setiap hujung minggu. Selepas isu itu disensasikan, Kerajaan Pusat dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memutuskan gelanggang lumba kuda itu mesti dipindahkan ke Sungai Besi di mana ia terletak sekarang. Dalam ucapan penggulungan perbahasan rancangan Malaysia ke-6 di Dewan Rakyat pada 18 Julai 1991, Dr. Mahathir mengakui kelab lumba kuda itu telah diarahkan berpindah oleh kerajaan. Tanah kelab lumba kuda dijual berikutan arahan kerajaan kepada kelab tersebut supaya keluar dari pusat Kuala Lumpur kerana lokasinya menyebabkan kesesakan lalu lintas. Oleh kerana kelab tersebut memerlukan wang untuk membina padang lumba kuda baru, kelab itu memutus untuk menjual tanahnya di Jalan Ampang. Mengikut laporan sebuah majalah asing, Encik Ananda Krishnan membeli tanah ini pada masa resesi di waktu mana harga tanah jatuh dengan teruk dan ramai yang bankrupt dan tidak ramai yang berminat atau mampu membeli hartanah. Tanah seluas 96 ekar ini terletak dalam kawasan tiga segi emas atau dengan izin Golden Triangle yang amat diminati oleh pemaju-pemaju sekarang. Apabila ekonomi telah pulih dan terdapat dengan izin building boom, tanah di kawasan tiga segi emas biasa dijual dengan harga yang amat tinggi, kata Dr. Mahathir. Dalam ucapan beliau, Dr. Mahathir berkata Petronas telah diarahkan untuk membeli 50% saham dari Serikuda, sebuah syarikat yang dimiliki oleh Ananda. Kerajaan telah mensyaratkan kepada Serikuda bahawa lebih dari 50% tanah kelab hendaklah dijadikan public park. Ini bermakna bahawa harga belian satu kaki persegi tanah boleh meningkat 100%. Walau bagaimanapun, Petronas yang memerlukan ruang pejabat yang besar hanya bersetuju secara prinsip untuk mengambil 51% dari saham Serikuda. Sebuah firma penilai bebas telah ditugas oleh Petronas untuk menilai tanah tersebut. Jika harga yang ditawarkan kepada Petronas menguntungkannya, barulah Petronas akan membeli saham Serikuda. Jika harganya akan merugikan Petronas, maka Petronas tidak akan membelinya. Jika Petronas tidak mengambil saham ini, berpuluh syarikat lain akan berebut-rebut membelinya, kata beliau.